Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sujimin bin Idris. So let's go. Oke, so sebelum aku mulai, aku ingin buat ucapan terima kasih sedikit pada pejabat kesehatan daerah Sempurna sebabnya telah memberikan aku satu baju yang sangat nice dan sangat meninggalkan kesan yang dalam lah untuk aku. Sebabnya waktu tu kalau korang tengok video aku sebelum ni, aku pernah buat kerja-kerja volunteer, kerja-kerja sukarela dengan pejabat kesehatan daerah Sempurna untuk mengekang virus COVID itulah. So baju dia yang ini. So terima kasih banyak pada pejabat kesehatan daerah Sempurna. Siap ada nama lagi? Siap ada nama. So itulah. So kita mulakan dengan topik kita hari ini. Let's go. Beberapa hari lepas ada video tular dan semua orang pun tahu. Kita tengok Facebook dia, yaitu Ustadz Ebit Liu. Dia telah datang ke Sabah dan dia datang ke Sabah untuk berikan bantuan seperti peranti muda ali lah untuk pelajar-pelajar luar bandar dan macam-macam lagi lah jenis-jenis bantuan seperti makanan yang diberikan untuk rakyat Sabah, especially yang ada di kawasan luar bandar ni lah. So Ebit Liu ni dia datang ke Sabah dan dia bergerak ke pantai timur seperti Ladatu, Sempurna Kuna dan Tawau. Dan so Sempurna dia bermalam di sini selama 2 malam. And then dia ada satu video tular dia mengislamkan satu kampung. So kita tengok video dia. So itu dia video dia. Aku mau berikan sedikit info sebenarnya. Pada yang tidak tahu, kaum Bajau ni dia banyak subculture yang pecahan-pecahan Bajau tu lah. Dia macam ada Ubian, dia ada Bajau Simunul, macam-macam lagi lah. Dia ada Bajau Iakan, macam-macam. Dan salah satunya ialah Bajau Palau. So Bajau Palau ni dia subculture daripada Bajau tu sendiri dan dia berasal daripada Nusantara lah. Dia berasal daripada Nusantara dan kebanyakannya dorang ni berada di selatan Filipina, area Filipin lah. Dan sebenarnya mereka ni hidup nomad. Nomad maksudnya dorang kebanyakannya yang berpindah randa. Dan daripada aspek keagamaan, mereka ni mengamalkan ritual-ritual ataupun kepercayaan daripada nenek moyang dorang lah, seperti ilmu-ilmu di laut. Dorang sebenarnya memang hebat kalau macam menangkap ikan ataupun memandu bot dalam keadaan ribut. So mereka macam otak dorang kan, dorang ada GPS tau. Dalam otak mereka dorang ada GPS. So dorang tahu arah mana dan arah mana. So itulah kelebihan dorang, sebab mereka ni kebanyakannya memang seumur hidup mereka memang berkisar di atas laut lah. Macam saya cakap tadi, daripada soal keagamaan pula, mereka ni memang mengamalkan ritual-ritual ataupun amalan-amalan daripada nenek moyang dorang lah. Bukan semua lah, sebabnya ada sudah yang berhijrah ke bandar ataupun pekan-pekan dan mereka membuat rumah di tanah besar. Dorang tidak tinggal di perahu lagi, sebab kebanyakan kehidupan dorang ni sebenarnya dorang tinggal di atas perahu, beranak pinak di atas perahu. Macam itulah kehidupan dorang. Rumah tu macam perahu lah. Perahu tu macam rumah dorang lah. So ada yang sudah berhijrah ke tanah besar dan buat rumah, dan ada yang berkahwin campur, dan memang dorang pun ada sudah yang mengamalkan Islam sebagai agama rasmi mereka. Dan
kalau kita tengok di daerah Semporna ni especially, ada juga yang bangsa Bajau Pelaun yang sudah berjaya. Macam aku sendiri, aku bekerja sebagai dive master di bidang pelancongan ni, dan ada juga kawan-kawan aku yang sudah berjaya jadi instructor, jadi dive master, dan dorang ada antara mereka yang sudah ada perniagaan sendiri. Contohnya macam dorang ada dive center sendiri. So dorang ni sebenarnya ada yang menerima kemajuan dan ada yang masih kekal untuk hidup nomad macam tu. Kaum bajau laut ni sebenarnya dorang bukan saja di Semporna. Mereka ni serata Nusantara ni. Sebenarnya mereka ada di Indonesia, mereka ada even di Australia, di Hawaii pun. Saya pernah dengar satu catatan sejarah yang ditulis oleh, saya tak ingat siapa buku tu, dan di Pulau Hawaii tu sebenarnya pernah ada tinggalan sejarah-sejarah untuk bangsa Palau ni lah, bajau laut ni. Okay, dan kalau kita tengok sendiri di Australia, di Filipina, tak payah cakap lah. Dan kalau di Sabah ni, mereka ada di Ladatu, di bandar-bandar besar Kota Kinabalu pun mereka ada. So memang dorang ni jenis yang berpindah randa kebanyakannya, yang kalau masih mengamalkan nomad hidup tu memang mereka berpindah randa. Okey, kita balik pada tadi yang cerita video tular daripada Ustaz Evit Liu tu. Harapan saya semoga bangsa yang orang-orang yang diislamkan oleh Evit Liu tu jangan hanya pada lisan lah. Dan syukur alhamdulillah semenjak tahun 2018 ataupun 2014 tidak silap saya, ada satu pertubuhan yang kerap kali ke Pulau Tatagan tu untuk memberikan tazkirah, memberikan bantuan-bantuan, dan ada beberapa persatuan yang tengah usahakan untuk mencari cikgu-cikgu guru madrasah yang akan diantar untuk mengajar budak-budak bajau laut ni lah. Dan kalau kita tengok di Pulau Umadal, ada sebuah sekolah yang dibuat khas untuk golongan-golongan macam dorang ni lah. Mereka akan diajar seperti mengira ABC dan terutama sekali untuk bidang agama lah, daripada keagamaan. So terima kasih pada persatuan-persatuan yang saya sebutkan. Teruskan usaha kamu orang, dan alhamdulillah memang nampak dia punya, sebenarnya lah memang nampak dia punya keberkesanan dia tu. So video aku nak panjang, sampai sini saja. Sila tinggalkan komen kalau ada benda yang tidak betul ataupun aku buat kesilapan tentang fakta. Boleh tinggalkan komen di bawah dan insya-Allah aku akan perbaiki. Jangan lupa subscribe channel aku ni, tekan butang lonceng, dan assalamualaikum.